Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Seorang sahabat yang digelar dengan nama Abu Ya'la ataupun nama dia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, al-kayyisu man dana nafsah. Nabi kata orang yang bijak, orang yang cerdik ialah orang yang selalu menghisap diri dia. Orang yang bijak, orang yang cerdik ialah orang yang selalu menghitung diri dia. Orang yang selalu fikir balik apa dia buat untuk satu hari itu. Sebelum tidur malam, fikir balik. Daripada bangkit pagi tadi sampailah malam ni nak tidur, apa satu yang kita buat yang merupakan benda baik. Kalau sekiranya setelah dihisab, setelah dihitung, setelah direnung, setelah ditengok-tengok, didapati tak ada apa dia buat, maka dia sewajarnya rasa bimbang. Tuhan bagi kat dia 24 jam satu hari, Tuhan bagi kat dia 7 hari seminggu, dia tak manfaatkan masa Tuhan bagi, maka dia sepatutnya bimbang. Mana-mana manusia yang selalu muhasabah, yang selalu ingat balik apa yang dia buat untuk hari itu, Nabi kata itu orang al-kayyis, itu orang bijak, orang cerdik. Dan orang cerdik itu wa'amila lima ba'dal maut. Dia sentiasa buat amalan yang amalan itu untuk kebaikan dia selepas mati. Daripada hak rukun-rukun dalam agama, sembahyang, puasa, zakat, haji, sampailah kepada yang sunat-sunat dalam agama. Baca Quran, zikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua benda ni dia buat. Pasal apa dia buat benda ni? Pasal dia duk fikir benda ni nak guna lepas mati itu. Siapa yang buat dua benda ni, dia hisap diri dia, dia muhasabah diri dia, dan dalam masa yang sama dia beramal dengan amalan yang dia rasa ada guna selepas dia mati. Ini orang al-kayyis, ini orang bijak, Nabi kata. Manakala wal-ajiz, manakala orang yang lemah pula, man atba'a nafsahu hawaha, ialah orang yang ikut nafsu dia. Ni orang lemah. Ikut nafsu lah. Nafsu berasa nak buat apa, nafsu teringin apa, ikut nafsu. Walaupun benda yang nafsu mau tu
salah dari segi agama. Dia ikut nafsu, dia tidak ikut agama. Maka ini orang al-ajiz. Nabi kata ini orang lemah. Dan lebih lemah lagi dia ni, Nabi kata watamanna 'ala Allah, apabila dia angan-angan untuk nak dapat keampunan, angan-angan untuk nak dapat syurga, sedangkan dia tidak beramal. Ni orang lemah. Lepas semayang angkat tangan minta ampun dosa, minta Tuhan ampun dosa dia. Lepas semayang angkat tangan minta doa, minta supaya dia ditempatkan di dalam syurga. Lepas semayang angkat tangan minta supaya Allah limpahkan rahmat pada dia. Dia tu minta benda-benda ni pada Tuhan, tapi amalan tak ada. Ini orang, Nabi kata al-ajiz, ini orang lemah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam Quran dan surah Al-Kahfi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. صدق الله العظيم. Dalam ayat ni Allah berfirman, Tuhan kata wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab depan dia. Kitab maksudnya rekod amalan kita. Tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, tiap-tiap saat, malaikat, raqib dan atid tulis. Apa kita buat, apa benda, semua dicatatkan. Catatan yang ditulis oleh malaikat raqib dan atid, ada kiri kanan kita ni. Wa wudi'al kitab. Allah kata akan diletak catatan tu depan kita di hari akhirat itu. Dia letak depan kita. Buku rekod kita letak depan kita. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Tuhan kata pada masa tu kamu dapat tengok orang-orang yang berdosa. Al-mujrimin maksudnya orang-orang yang masa atas dunia banyak buat dosa. Fataral mujrimin, maka pada hari itu bila mai letak aja rekod amalan di depan dia, kamu akan dapat tengok orang-orang yang berdosa ni mushfiqina mimma fihi, ketakutan dengan isi kandungan kitab itu. Tuhan kata hampa akan tengok, lambat laun hampa akan tengok benda ni. Orang yang atas dunia banyak duk buat dosa, bila mai di padang mahsyar, ada di hari akhirat esok ni, bila rekod amalan dia sendiri letak depan dia, bila letak aja mushfiqina mimma fi. Orang-orang yang macam ni, orang yang berdosa ni sendiri takut dengan buku rekod. Tuan-tuan, kita kan tak tahu apa kita buat. Daripada pagi tadi sampai lah ni, apa benda yang kita buat? Benda baik banyak mana, benda dosa banyak mana kita buat, kita tahu. Macam mana orang naik motor tak ada lesen, dia nampak polis, dia tahu takut. Dia tahu takut, pasal dia tahu dia salah. Dia naik motor tak ada lesen, nampak polis, dia takut. Kalau atas dunia tak ada lesen, bawa motor tengok polis takut. Ni ke pula atas dunia isi masa dengan buat dosa. Pipi di depan Allah itu, wak mai buku rekod duk di depan, nak boleh seronok ke macam tu. Sebab dia tahu dah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun umur Tuhan bagi dia hidup atas dunia. Apa dia buat dengan umur Tuhan bagi itu, dia tahu dah. Maka Tuhan kata fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Pada masa tu hampa boleh tengok orang-orang yang berdosa mushfiqin, dalam keadaan ketakutan dengan isi kandungan buku rekod dia sendiri. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Orang-orang yang berdosa ni bila mai buku rekod depan dia, dia buka-buka tengok catatan malaikat tentang apa yang dia buat atas dunia, terus dia kata di mulut dia, ya wailatana. Dia kata, wahai Tuhan, celakalah kami hari ini.
Buka tengok buku rekod tu, setiap saat dicatatkan apa yang dia buat masa hidup atas dunia dulu. Setiap minit, setiap satu benda hak dia buat di atas dunia tu direkod oleh malaikat Raqib dan Atid. Buka tengok buku rekod tu, terus keluar di mulut orang-orang yang berdosa ni. Ya wailatana, celakalah kita hari ini. Ma li hadzal kitab. Dia kata apa benda ni? Kitab apa ni? Ma li hadzal kitab. Ni kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Sampai tak ada satu benda yang tertinggal, baik kecil baik besar, semua dicatatkan di dalamnya. Dia sendiri pun tak teringat dah pada hari bulan sekian jam sekian dia buat apa. Dia sendiri pun tak teringat dah. Buka buku tu ada catat benda tu, tengok catatan tu baru teringat balik. Benda ni pun ditulis. Wa wajadu ma 'amilu hadiran. Maka mereka mendapati apa yang mereka buat semua ada di situ. Mereka dapati setiap satu benda yang mereka buat daripada akil baligh sampailah nyawa cerai keluar daripada badan. Wa wajadu ma 'amilu. Dan mereka mendapati apa yang mereka buat hadiran, semua hadir, ada dalam catatan tu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhan kata, dan tidaklah Tuhan kamu sekali-kali nak menzalimi seorang daripada kamu. Tuhan tak zalim. Hak kita buat hak tu malaikat tu ni. Tak ada duk nak tambah buang sikit ke, kod nak potong, tak ada. Hak mana hampa buat hak tu tulis. Hak mana hampa buat hak tu akan dihisab. Hak mana hampa buat hak tu hampa terima balasan. Allah sekali-kali tidak zalim pada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis dan daripada ayat Quran yang kita baca tadi dapat kita faham bahawa kita manusia tak boleh lepas daripada bergantung pada Tuhan. Tak boleh lepas. Tuhan dia tak lepas, dia tak lalai. Apa satu benda yang kita buat, melainkan Tuhan akan pastikan malaikat dia tulis. Maka manusia yang faham benda ni, manusia mestilah serah diri dia sepenuh-penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada sebuah hadis riwayat daripada Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Atau kama qal, hadis riwayat At-Tirmizi. Isteri Nabi yang dipanggil orang dengan nama Ummu Salamah, dia cerita kat kita. Kata Ummu Salamah isteri Nabi ni, dia kata Nabi SAW tiap-tiap kali bila nak keluar daripada rumah, Nabi akan berdoa. Isteri Nabi cerita, dia kata Nabi tiap-tiap kali nak keluar pada rumah, Nabi doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah, aku serah diri aku pada Allah. Nabi ini manusia yang paling baik, manusia yang paling istimewa, manusia yang tak ada siapa boleh stem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu istimewa, yang begitu baik, yang begitu sekali dah dijanjikan keselamatan di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tu bergantung diri dekat Tuhan. Tak ada nak langkah kaki keluar daripada rumah kot nak berasa juah ke, nak langkah kaki keluar daripada rumah kot nak berasa selamat ke, nak langkah kaki keluar daripada rumah kot nak berasa kata dia baik daripada orang lain semua ke, tak ada. Sebaliknya Nabi SAW manusia hebat, manusia istimewa, manusia yang menjadi pilihan daripada kalangan manusia ramai-ramai ini. Nabi Muhammad sendiri langkah keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal, aku serah diri aku pada Allah.
Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Ya Allah, aku minta berlindung pada kamu daripada aku ni sesat ataupun disesatkan oleh siapa-siapa. Nabi minta ke Tuhan, minta ya Allah, minta berlindung daripada aku ni jadi sesat ataupun daripada aku ni disesatkan oleh siapa-siapa. Aw azilla aw uzalla. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada aku ni tergelincak daripada jalan agama ataupun aku digelincakkan oleh siapa-siapa. Aw azlima aw uzlama. Minta ya Allah, aku minta berlindung daripada kamu daripada aku pergi buat zalim ke orang ataupun aku kena zalim dengan orang. Minta berlindung. Aku tak mau pergi buat naya siapa-siapa dan aku tak mau orang buat naya aku. Dan Nabi kata au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada aku ni jadi bodoh ataupun aku diperbodohkan oleh orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau Nabi manusia istimewa macam tu sekali surrender, serah diri dengan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita. Apatah lagi kita nak bergerak hari-hari, nak apa pun hati, modok minta berlindung dengan Tuhan. Minta jauh daripada sombong, minta jauh daripada jadi riak, minta jauh daripada perasaan ujub, minta jauh daripada kita ni hidup rosak diri kita sendiri. Tak ada siapa perosak kita, kita perosak diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada rosak dan daripada rosak diri, daripada dirosakkan oleh siapa-siapa. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 153. Muka surat 153. Kita masih lagi berada dalam tafsir surah At-Taubah. Tafsir surah At-Taubah. Malam ni insya-Allah kita sambung ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayaini. Kata olehmu, tiada kamu menanti-nanti dengan kami itu, melainkan salah satu daripada dua kebajikan, sama ada menang ataupun mati syahid. Ayat kita nak baca malam ni, ayat 52 surah At-Taubah adalah sambungan daripada ayat yang kita baca dulu. Sebelum ni kita dah tengok cerita tentang kisah orang munafik yang mereka ni sentiasa nak buat khianat pada Nabi. Bahkan mereka dah tunjuk dah bukti mereka khianat Nabi di dalam perang Uhud. Masa nak keluar perang, pakat nak keluar belakang, nak ikut kunung-kunungnya sokong Nabi. Bila sampai dah di medan perang, lepas tu masing-masing buat-buat cerita macam-macam, pakat nak lari balik. Beratus orang lari balik. Bukan dia balik saja, rupa-rupanya sebelum balik dah korek lubang dah, dengan tujuan untuk nak perangkap Nabi, nak bagi Nabi jatuh dalam lubang tu. Lepas tu lari balik. Dan kita dah baca pada bulan lepas cerita macam mana orang-orang munafik ketika diajak untuk turut serta dalam perang Tabuk, pakat-pakat bagi alasan untuk taksi. Dan demikian juga bila mai perang Bani Asfar, kita baca bulan lepas, pun tak api juga dalam perang tu bagi alasan yang tak masuk akal. Orang munafik bagi alasan kami tak boleh pergi dalam perang Bani Asfar ni kerana orang-orang perempuan Bani Asfar ni segak-segak. Kami kalau pergi, kami boleh jadi rosak. Kami boleh jadi rosak kerana tengok perempuan Bani Asfar yang segak-segak ni. Alasan yang tak masuk akal. Dan bulan lepas juga kita dah tengok bagaimana orang-orang munafik ni mereka paling seronok kalau orang mukmin ditimpa musibah. Paling seronok. Benda yang paling menyeronokkan orang munafik ni ialah apabila orang mukmin kena musibah. Inilah yang mereka paling seronok, pakai nak lompat kata pada muka.
Pada malam ni sambung ayat 52, Allah kata qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Kata olehmu wahai Muhammad kepada puak-puak munafik ni, tiada kamu menanti-nanti dengan kami itu melainkan salah satu daripada dua kebajikan. Maksudnya kalau sekiranya hampa duk tunggu kami ni kena musibah, kalau hampa duk tunggu kami kena bala, kalau hampa duk tunggu kami ni dimusnahkan oleh Tuhan, apa yang hampa tunggu ni tak akan jadi kenyataan. Sebaliknya hak nak mai dekat kami ni dua benda, yang dua-dua ni kebaikan. Allah suruh Nabi kata dekat puak munafik ni, kalau hampa nak tengok kami orang Islam, orang yang beriman dengan Allah ni musnah, apa yang hampa tunggu tak akan dapat. Sebaliknya apa yang nak jadi kat kami ialah kami akan dapat kebaikan, kebajikan. Salah satu daripada dua. Sama ada yang pertama kami menang dalam perang ni, ataupun yang kedua kami mati syahid. Menang, okeylah. Walau mati sekalipun, Islam anggap sebagai berjaya. Itu beza Islam dengan bukan Islam. Beza dia tentu. Orang Islam, kalau kalah pun, tidak kalah. Menang di sisi Allah. Kalah pada mata manusia, di sisi Allah menang. Pasal apa menang? Pasal kita memihak pada Islam. Maka kita menang. Jadi kalau hampa nak tunggu tengok orang Islam ni kalah, hampa nak kata pada muka ke orang Islam, hampa tak akan dapat kata pada muka. Sebab nama kata orang Islam tak akan kalah. Sama ada kami menang ataupun kami mati syahid. Mati syahid pun menang. Begitu. Firman Allah, wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'azabin min 'indik aw bi aidina. Dan kami menanti-nanti dengan kamu. Tuhan kata kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, dikata dekat puak munafik ni, kami duk menanti kamu bahawa beri kena kamu oleh Allah Ta'ala dengan azab daripadanya. Ataupun dengan azab dengan tangan kami, iaitu kamu terbunuh di tangan kami. Dan tawan anak isteri kamu dan rampas segala harta-harta kamu. Dihabak dekat mereka, kata orang Islam, nama kata kalah tak kalah. Sama ada kami menang ataupun kami mati syahid. Mati syahid pun menang. Cuma kami orang Islam nak tunggu tengok satu aja. Nak tunggu tengok hampa ni, hak musuh ni. Musuh Allah ni, kami nak tengok hampa musnah. Kami nak tengok macam mana akhirat esok Allah azab hampa. Kami nak tengok macam mana atas dunia ni, hampa nanti kalah di tangan kami dalam medan perang. Kita nampak orang Islam dia mesti cakap dengan semangat tinggi. Orang Islam mesti bercakap dengan semangat tinggi. Walaupun dia tahu perang ni memang cerita dia cerita nak jadi cerita sedih. Perang mati ni cerita sedih lah. Kalau pergi perang tak mau mati bukan cerita dia. Pergi perang ni kira saya matilah nak turun pergi perang. Tapi walaupun kita nak turun pergi perang ni, kita sign mati, jadi apa pun mati pun kita sanggup, jangan tunjuk takut di depan musuh. Dihabak kat mereka kata kita akan menang. Begitu. Firman Allah, fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka menantilah oleh kamu bahawa kami serta kamu itu menanti-nanti sekaliannya. Dihabak dekat mereka Muhammad, tak apa, kita pakat tengok apa nak jadi. Dihabak dekat musuh, dekat orang munafik ni, tak apa. Apa hampa nak kata hari ni, hampa kata, kita tengok apa nak jadi. Atas dunia pun kita nak tengok apa jadi, akhirat esok kita tengok apa jadi. Apa betul, Tuhan nanti tunjuk di sana. Dihabak lagu tu, Tuhan kata. Firman Allah, Qul anfiqu taw'an aw karhan, lan yutaqabbala minkum. Kata olehmu, wahai Muhammad, kepada munafikin itu, belanja oleh kamu dengan suka ataupun dengan tergagah, yakni terpaksa. Nescaya tidak diterima daripada kamu sesuatu, maka tiada manfaat kemudian daripada mati kamu. Allah Subhanahu Wa Taala kata ke Nabi Muhammad, dikata dekat puak munafik tu, kalau betul hampa ni duduk atas jalan perjuangan yang betul, belanja harta hampa untuk nak lawan kami dalam perang. Munafik tuan-tuan, takut nak belanja harta, takut. Sebab orang munafik dia kira awak keluar duit belanja orang ni.
Islam pula tak. Islam kira awak keluar duit belanja, itu fi sabilillah. Kita bagi 1, Tuhan bagi 10. Bahkan Tuhan boleh ganda sampai 70. Bahkan Tuhan boleh ganda sampai pada bilangan yang kita tak tersangka-sangka. Itu keyakinan orang Islam. Dia bagi sekupang, dia bagi RM1, dia yakin Allah akan bagi balik dekat dia lebih banyak daripada hak dia bagi tu. Itu orang Islam. Tapi orang munafik nak buat keluar RM1, dia rasa rugi. Dia ada RM10, kalau dia bagi RM1 tinggal 9. Dia duk nampak makin kurang. Maka sesuai dengan sifat munafik takut nak belanja ni, Allah suruh Nabi Muhammad pergi cabar mereka. Kalau betul hampa ni betul, belanja, tengok duit, nak tengok tara mana hampa berani belanja. Firman Allah, innakum kuntum qauman fasiqin. Kerana bahawasanya kamu itu adalah kamu kaum fasik sekaliannya. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Al-Abbas, Rasulullah SAW tidak tahu orang munafik sehingga turunlah ayat ini. Firman Allah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dan tidak meneguh akan mereka itu bahawa diterima Allah daripada mereka itu belanja-belanja mereka itu, melainkan kerana mereka itu kufur dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rasulnya. Dalam ayat ni Tuhan kata tak ada yang nak menghalang Allah daripada terima nafkah daripada dia. Orang munafik kalau dia keluar belanja nak nafkah kepada jalan Allah pun Tuhan tak terima daripada ni. Tak ada masalah hampa nak belanja, tapi Tuhan tak ada masa nak terima nafkah daripada ni. Pasal Tuhan tahu depa ni sebenarnya fasik dan munafik. Begitu. Firman Allah, wala ya'tuna as-salah illa wa hum kusala. Dan orang munafik itu dan tiadalah mendatang mereka itu akan sembahyang, melainkan mereka itu dengan kelakuan segan dan malas. Bila turun ayat-ayat ni baru Nabi tahu siapa munafik. Ayat suruh belanja pada jalan Allah. Sahabat-sahabat Nabi yang ikhlas ni bila mai panggilan untuk belanja pada jalan Allah, masing-masing pakai keluar duit tak berasa pun mereka nak jadi miskin. Tapi munafik bila mai tang minta duit dah mula duk susah cakap dah pakai tak mau nak bagi. Kenal dah ini munafik. Tak cukup dengan tu, tengok pula kepada depa ni waktu semayang macam mana? Semayang malam. Depa bukan tak semayang, wala ya'tuna as-salah illa wa hum kusala. Dan tidaklah mereka ni mendatangi sembahyang, bukan tak sembahyang, pergi sembahyang, tetapi wahum kusala, hal keadaan sembahyang mereka malas. Nampak pun tahu segan sembahyang. Sembahyang ni semata-mata pasal takut kot tak sembahyang saat ni kena neraka. Takut tu sembahyang. Jadi sembahyang ni hati setengah aja, setengah lagi kalau boleh tak mau sembahyang. Maka dengan turunnya ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi Nabi kenal siapa munafik dalam masyarakat yang ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidaklah belanja mereka itu melainkan mereka itu benci, yakni tidak suka hati. Dan hanya tergagah, yakni kerana terpaksa, kerana mereka itu tiada harap balasan di akhirat. Bila diminta untuk infak duit pada jalan Allah, berat hati. Bagi ni pasal terpaksa aja. Kalau boleh tak bagi. Begitu. Firman Allah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka janganlah mengajib, yakni mengherankan akan dikau oleh segala harta mereka itu dan segala anak-anak mereka itu walau banyak sekalipun. Kamu jangan duk berasa tengok orang munafik ni duit banyak, harta banyak, orang kaya, kamu pergi duk berasa malu Allah dengan mereka, tunduk dan turut kehendak mereka. Islam tak boleh macam tu. Kita hormat orang bukan kerana duit dia banyak, kita hormat orang bukan kerana kuasa dia besar, kita hormat orang bukan kerana yang keduniaan ni dah. Tapi kita hormat orang kerana agama orang tu. Maka Allah Subhanahu wa taala pesan dah, jangan sekali-kali kamu berasa ajib, kamu berasa hebat, berasa kagum dengan orang-orang munafik yang harta banyak ni. Jangan begitu. Kerana harta dia yang banyak tu tak boleh nak tebus dia daripada kena neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Tuhan kata innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik
tempat dia di dasar neraka Allah. Dia nak keluar, nak lepas diri daripada neraka, tak boleh lepas. Walaupun atas dunia dia duit ringgit banyak. Begitu. Firman Allah, innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Hanya menghendaki Allah Ta'ala bahawa mengazab mereka itu dengannya, yakni dengan harta, dengan anak-anak mereka tu pada dalam hidup dunia ini. Orang munafik harta banyak pun Tuhan azab dia. Azab macam mana? Dalam bentuk keluh kesah, gelisah. Duit banyak tapi serabut. Kalau sekiranya manusia tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, duit banyak pun serabut. Serabut tu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duit ringgit banyak, anak pinak ramai dan sebagainya, tapi hidup hari-hari keluh kesah. Ada saja benda yang tak kena, ada saja benda yang tak sesuai. Hidup dalam rumah panas macam dengan apa. Semua tu Allah Subhanahu wa taala takdirkan jadi dekat dia sebagai azab pada dia. Dan kita sendiri boleh muhasabah, boleh cek diri kita sendiri, kita orang dulu mana. Kalau hidup kita hari-hari daripada siang, daripada bangkit pagi sampai malam, dia jadi serabut. Dia jadi serabut, dia jadi semak perut, dia jadi duduk di rumah rasa tak selesa, rasa tak senang. Tengok isteri pun tak rasa satu ketenangan, tengok anak-anak pun berasa lemah. Duduk dalam rumah berasa macam tak boleh duduk, nak kena keluar dan sebagainya. Ada benda tak kena dengan kita. Ada benda tak kena dengan kita. Ada benda yang menyentuh, yang berkait dengan agama, yang tak selesai dengan kita. Maka kerana tu Allah Subhanahu wa taala bagi kita jadi manusia yang keluh kesah. Tapi kalau kita duduk di rumah ni rasa satu ketenangan, kita tengok isteri, Nabi kata tasurun nazirin, tengok isteri ni rasa lega hati, tengok anak-anak rasa tenang, tenteram, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tak bagi ke semua orang. Allah tak bagi kat semua orang. Bukan semua orang duduk di rumah rasa selesa. Ada orang hati boleh nak minta bagi dia keluar daripada rumah aja. Dia kena pergi kursus, dia kena outstation, dia suka macam tu daripada dia duduk di rumah. Dia tak boleh duduk. Nak tidur malam pun beralih kanan, tak boleh beralih kiri, tak boleh, berasa tak selesa bangkit padahal bilik ada aircon. Dia tak boleh tidur. Bangkit keluar pergi tidur tengah rumah, pasang kipas angin, duduk tidur atas lantai, tak boleh lena. Dia ada benda dalam kepala dia yang dia duduk fikir, tapi dia tak tahu apa benda dia fikir. Ada benda dalam hati dia yang dia pun tak faham apa masalah dalam hati dia yang dia tak boleh selesai. Kalau ini keadaan berlaku pada dia, dia kena ambil ingat. Sesuatu tak kena dalam hidup dia. Dia kena check balik, dia kena balance balik mana-mana yang tak balance. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi clue ni dalam ayat Quran supaya kita hari ni bila baca ayat ni ambil ingat. Ada anak, ada harta, tiba-tiba anak dengan harta tu jadi punca kita serabut. Maka itu azab Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dengan beberapa kepayahan hendak dapat harta dan pelihara harta itu dan pelihara anak-anak itu. Nak cari harta payah, dah dapat harta, nak jaga harta pula payah. Dah tak ada anak, dapat anak, dah dapat anak pula duk jadi susah ke dia dan sebagainya. Ada benda tak kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Wattazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Dan keluar nyawa mereka itu dan mereka itu kafir sekalian. Dia azab pada akhirat dengan neraka. Akhirnya apabila dia biar benda-benda tak elok dalam diri dia, dia biar bagi dia ada, tak mau nak hilang. Dia tahu ada something wrong dengan diri dia. Dia tak cuba untuk nak selesai benda yang tak kena dalam diri dia. Dia duk biar. Benda tu akhirnya boleh merebak dan boleh menyebabkan tercabut nyawa dalam keadaan dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa yahlifuna billah innahum laminkum wa ma hum minkum. Dan bersumpah mereka dengan nama Allah bahawa mereka itu daripada kamu, yakni Islam dan beriman, sedangkan tidaklah mereka itu daripada kamu, dan mereka itu tidak beriman sebenar-benarnya.
Maka bersumpah mereka itu kerana takut diperbuat seperti kafir musyrikin atas mereka itu sahaja. Orang munafik ini hidup susah. Nak tunjuk kata dia kafir, takut saat lagi kena tindakan dengan orang Islam. Nak tunjuk kata dia beriman, betul-betul dia sebenar tak beriman. Jadi dia jadi susah. Dia nak tunjuk kata dia beriman, betul-betul hati tak suka. Hati tak suka dengan keimanan tu. Hati dia menentang iman. Dia nak tunjuk kata dia beriman, sedangkan hati dia tak mau beriman, susahlah. Dia nak tunjuk kata dia musyrik, nak tunjuk kata dia ni kufur dengan Tuhan, lagi susah. Pasal masa tu Islam menguasai dunia. Dia tunjuk kata dia musyrik, dia takut lagi dia kena tekanan dengan Islam. Dia takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam mana yang berlaku dalam dunia hari ini? Orang-orang bukan Islam, dia tak selesa dengan Islam. Tak selesa. Korea Utara pun ada loji nuklear. China, negeri China, negara China tu sikitkan industri senjata yang ada dekat dia. Sikit dah. Amerika bukan tak tahu benda ni. Tapi pasal apa dia tak pergi kacau China? Pasal apa Korea Utara dia tak pergi buat macam mana dia buat ke Iraq? Pasal apa? Kalaulah sekiranya senjata di Iraq tu yang menjadi masalah Amerika, kalau itu masalahnya, China lagi advance dalam buat senjata. Tonton tengoklah mercun bunga api hak mai semua made in mana? China. Semua made in China. Dia lama dah. Dia dalam industri bahan api ni dia lama dah. Kalau bunga api, kalau mercun, kalau apa dia boleh buat, takkan peluru senapang, takkan peluru berpadu, takkan nuklear dia tak boleh buat. Iraq yang tak pernah buat bunga api, tak pernah buat mercun pun boleh buat samut. Kan? Takkan mereka punya ejen perisikan dia tak ada maklumat tentang senjata yang sedang dibangunkan di China dan di Korea Utara dan di beberapa negara lain. Takkan mereka tak tahu benda ni. Takkan mereka tak ada maklumat tentang benda ni. Tapi peliknya pasal apa dia tak pergi kacau negara-negara ni? Pasal apa? Iraq juga yang jadi fokus dia. Orang boleh bagi 1000 jawapan. Ada orang kata bukan pasal itu semua, pasal minyak. Ada kata itu satu jawapan. Dia ada lagi banyak jawapan lain. Bukan pasal minyak saja. Dia ada banyak lagi alasan lain. Di antaranya apa? Alasan perseteruan di antara Yahudi dan Islam. Maka kok mana pun, kalau negeri lain dia pakai teropong tengok, negeri Islam dia pakai mikroskop tengok. Itulah keadaan dia. Dan benda ni dah diramalkan sejak 10-15 tahun dulu tentang pertembungan di antara blok Islam dengan blok Barat ni. Dah diramalkan 10-15 tahun dulu. Penulis-penulis buku yang futuristik, orang putih, orang Yahudi, yang tulis buku tentang ramalan-ramalan masa depan. 15 tahun dulu mereka dah tulis dah buku. Tulis dan mereka meramalkan akan berlaku pertembungan di antara blok Islam dengan blok Barat. Dah tulis dah buku tu, orang baca 15 tahun dah. Hari ni jadi. Hari ni jadi. By hook or by crook, cara lagu mana pun dia nak perancang, dia nak dikoyak juga Iraq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita. Orang-orang ni dia tak selesa. Selagi mana Islam ni boleh duduk dalam sebuah negara yang aman, makmur, selesa, kaya raya dengan hasil bumi yang berbagai-bagai, maka selagi itu dia tak akan selesa. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut benda ni dan kita baca pada malam ni. Firman Allah, walakinnahum qaumun yafraqun. Dan tetapi mereka itu adalah kaum yang takut diperbuat atas mereka itu seperti musyrikin. Maka jadi menzahir iman dan sembunyi kufur kerana tiada tempat boleh melepas diri daripadanya. Orang-orang munafik ni terpaksa sembunyi kekufuran dia, buat tunjuk kata beriman. Pasal apa? Pasal dia duk rasa kalau dia tunjuk kata dia nak lawan Islam, dia tak ada tempat nak duduk, maka terpaksa tunjuk dia sokong Islam. Begitu. Firman Allah, law yajiduna malja'a aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilaih
maka dapat mereka itu akan tempat berselindung diri daripada kamu, ataupun lubang gua, ataupun lubang gua batu, ataupun tempat masuk lari daripada kamu. Nescaya berpaling mereka itu kepadanya, yakni kepada tinggal Islam. Tuhan kata mereka ni kalau ada tempat untuk mereka selamat diri mereka daripada Islam, mereka akan tinggal Islam. Oleh kerana tak ada tempat aja, kerana tu terpaksa tunjuk kata Islam, sedangkan hati kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada atas muka bumi ni satu lubang, masuk dalam lubang tu boleh selamat daripada orang Islam, mereka akan masuk dalam lubang tu dan tak mau Islam. Tapi oleh kerana tak ada lubang untuk mereka masuk duk selamat diri, oleh kerana tak ada pilihan, terpaksa tunjuk luar kata Islam, hati tetap kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tak maunya kepada Islam puak-puak munafik dan musyrikin ini. Firman Allah, wa hum yajmahun, dan mereka itu bersegera seperti binatang yang liang-liang. Kalau ada tempat nak sembunyi diri, mereka ni akan mula sekali lompat pergi masuk ke dalam tempat tu, macam binatang liang lompat pergi ke tempat. Firman Allah, wa minhum man yalmizuka fi sadaqat, dan setengah daripada mereka, yakni daripada orang-orang munafik itu, ialah mereka yang mengaibkan akan dikau, yakni akan Nabi, pada soal berberi-beri sedekah. Orang munafik ni kerja dia duk cari kok ada satu loophole, ada satu lubang yang menjadi kelemahan Nabi, mereka akan cekik. Kerja duk tunggu je, tunggu bagi nampak Nabi buat satu benda yang agak boleh sapu, nak sapu. Punya teruknya sampai macam tu. Duk tunggu, tak apa, hari ni hang tak buat silap tak apa, tapi hang manusia, satu hari hang nanti buat silap. Hang buat silap aja, masa tu kami sapu. Duk tunggu nak sapu Nabi ni. Allah Subhanahu wa taala cerita, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, dan setengah daripada mereka hak memang duk tunggu nak mengaibkan Nabi ni, tiba-tiba dapat satu peluang. Apa dia? Tentang soal as-sadaqah, tentang soal zakat, mereka nak sapu Nabi. Fa in u'tu minha radu, maka jika diberi daripadanya, redha mereka itu. Bila Nabi bahagi zakat, bahagi mereka dapat, bila dapat okey, tak kata apa. Wa in lam yu'tau minha idhum yaskhatun, maka apabila tak diberi kepada mereka itu daripadanya, tiba-tiba mereka itu marah. Maksudnya, jika tiada diberi pada kehendak mereka itu, mereka jadi marah. Kalau bagi kat mereka tak apa, tak bagi, mereka rengau nanti. Jenis lagu tu. Kalau benda tu dapat kat dia, okey. Kalau tak dapat, memang jadi pasal. Lagi boleh duk dapat, tak apa. Tak dapat, orang yang bagi itu nanti kena. Ni orang munafik. Sedangkan duit zakat, mana nak boleh bagi ke semua orang? Hari ni dapat ke sebahagian orang, esok dapat ke sebahagian orang, lusa dapat ke sebahagian orang. Hari ni dia dapat, tak apalah, dia tak marah. Esok giliran orang lain dapat, dia tak dapat, masa tu dia tepuk. Dia kira tiap-tiap kali dia mau dapat. Dia kira begitu. Ini sifat orang munafik. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Dan jika bahawa mereka itu reda barang yang datang akan mereka itu oleh Allah dan Rasulnya, dan kata mereka itu memadai akan kami oleh Allah, lagi akan datang akan kami oleh Allah daripada kurnianya dan Rasulnya, daripada rampasan dan lainnya, bahawasanya kami kepada Allah Ta'ala itu gemak sekalian, nescaya adalah terlebih baik bagi mereka itu. Tuhan kata, kalaulah puak-puak munafik ni boleh reda dengan Tuhan, boleh reda dengan Nabi, banyak mana dapat, Alhamdulillah. Bila agihan zakat lagi sekali tak dapat ke orang lain, tak apa, reda. Pasal apa? Hari itu kita dapat dah, hari ini kita tak dapat, tak apa. Mungkin ke depan ada lagi akan main kat kita. Kalau boleh ada sifat reda macam tu, itu yang paling baik bagi mereka. Tapi mereka ni tak ada, reda tu tak ada. Dia kira tiap-tiap kali dia mau.
Tiap-tiap kali dia mau. Bila dia tak dapat, Nabi nanti jadi sasaran dia. Ini sifat orang munafik. Firman Allah, innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Hanya segala sedekah, yakni segala zakat itu diberi bagi segala fakir dan segala miskin dan segala amil atasnya. Maka fakir itu contohnya mereka yang berkehendak 10 dirham tapi tak dapat, ataupun dapat kurang daripada setengah. Itu dia bagi definisi fakir. Fakir ni dia definisi dia berubah-ubah. Ini definisi yang lama dulu. Dia kata maka fakir itu ialah mereka yang berkehendak 10 dirham tetapi tak dapat 10, ataupun dapat tapi kurang daripada setengah. Dia nak 10 ringgit, tak dapat 10 ringgit. Bahkan yang dia dapat kurang daripada setengah hak dia nak. Dia dapat 4 ringgit misalnya. Maka dia boleh dimasuk dalam kumpulan fakir. Ada orang lah duk tanya, dia kata macam mana kita nak bagi ni duit duit zakat, kita nak bagi daging korban, nak bagi pada orang fakir, orang miskin ni nak cari macam mana? Nak cari orang fakir betul-betul dalam tanah liat ni jenuh pusing. Pusing, nampak rumah dia lah kecil sekali dalam kawasan tanah liat ni. Kita ingat dia dah lah. Assalamualaikum, dia buka pintu, TV 34 inci duduk depan pintu. Terkejut kita. Dan kita pun tak tahu dah, pusing nampak orang lain, rumah dia ni nampak kecil sikit lah dalam kampung tu. Rumah dia dilihat sebagai rumah yang paling kecil dalam kampung tu. Dia ingat dia ni apa? Buka adap pintu, dia pun 34 inci. Kan? Rumah kita baru 21 inci. Tu pun kita rasa besar tak sangka dah. Dia 34 inci. Pintu rumah tu dengan muka televisyen besar lagi. Dia masuk tu macam mana dah? Kan? Tengok Allah, kita ada ingat nak mai bagi zakat kat dia sekali dengan nak bagi daging korban. Tengok lagu tu buat sembang pasal lain. Buat sembang tak pergi ke mana agak ni? Tu mai tajuk lain lah. Tapi ke mana agak ni? Dia pun kata tak pergi ke mana. Dia pun duk heran buat dia ni mai tanya tak pergi ke mana, tak pernah mai. Kan? Dia tak tahu sebenar-benar pergi tujuan lain. Kan terkejut ke TV tu tak jadi bagi. Kan tu sembang tak ada modal ni kan. Sembang tu tak apa dah. Assalamualaikum, kita pun start motor balik terah je. Nak cari siapa ni yang fakir dalam kawasan kita ni? Nak cari siapa yang fakir dalam kawasan kita ni? Maka tak dapat 10 dirham dia nak tu, dia dapat tak sampai setengah daripada yang dia nak. Dia duduk bercadang sehari, dia kerja, dia dapat gaji RM10. Dia duduk cadang macam tu, tiba-tiba tak dapat 10, orang bagi RM4 ya sehari. Dia ni boleh masuk kumpulan fakir. Begitu. Maka miskin, dia kata macam fakir juga, tetapi dapat lebih daripada setengah, tapi tak sampai 10 juga. Ni miskin, dia kata. Dia duduk baca, sehari kerja dapat RM10, tiba-tiba tak dapat 10, dapat RM8 aja. 8 tak sampai 10 hak dia target tu. Maka dia masuk kumpulan miskin. Tapi kalau dia duk target sehari kerja dapat 1000 misalnya. Sehari kerja 1000 dia target. Tengok-tengok dapat 800, miskin juga. Jadi tak boleh lah. Target tu melampau. Dia duk target sehari dapat 1000. Contoh tak sampai 1000 hak dia target. Dia dapat 800 ya. Dia pun pergi pejabat zakat, dia kata saya miskin. Pasal apa? Saya target 1000 sehari. Dapat 800. Dia dah. Bila zakat kita tunggu dah. Dia ambil penyapu, malah dia keluar. Kan? Adakah dia pun nak jadi miskin juga orang macam ni? Jadi miskin ni dia buat contoh tu. Contoh keperluan sehari. Kita di Malaysia lah. Kita kata cara kita hidup di Malaysia lah ni. Living cost of living di Malaysia lah ni sehari berapa dik kita perlu. Gitu ceritanya. Dia nak tahu fakir miskin ni, dia nak kena ambil yang tu dulu. Cara satu orang yang ada keluarga, satu suami, satu isteri, kata dia ada anak 2 orang. Berapa ringgit dia perlu sehari untuk nak makan minum dia, isteri dia dan 2 orang anak dia? Berapa ringgit dia perlu sehari? Maka keperluan dia sekurang-kurangnya mencukupi untuk keperluan sehari dia.
Katalah dia perlu sehari RM15 untuk makan dia, isteri dia dengan 2 anak dia, perlu RM15. Dia mesti kerja, yang kerja tu gaji RM15. Tiba-tiba tak dapat RM5 je. RM5 cukup kan nak makan dia, isteri dengan 2 anak. Yang ni masuk kategori miskin. Masuk fakir ataupun miskin. Dia lebih kurang aja beza fakir dengan miskin. Tuan-tuan, ada orang pergi kedai makan. Di kedai makan minta kuah saja. Kan? Budak haduk menyaga, haduk jual, haduk bubuh kuah, haduk buah lauk, haduk buah nasi ni pula minta kuah tak bagi. Kan? Bila tak bagi kawan hak minta ni dia berasa sebab sangatlah. Lepas tu dia bercakap meracau-racau dalam kedai. Apalah ni minta ni kuah aku bukan nak ambil saja, dia kata aku nak beli kuah, takkan kuah nak beli pun tak bagi. Meracau kan. Kita kalau kita tahu benda macam ni, kita tak boleh marah dia kerana dia hidup meracau-racau dalam kedai tu. Kita kena marah budak yang tak bagi kuah ke dia. Kita jangan ingat semua orang macam kita. Ada orang susah ni, tak tercerita susah dia. Dia pergi cari kuah tu pasal apa? Pasal dia duduk cadang kuah tu lah nak makan nasi dengan anak-anak dia dalam rumah. Habis cantik, dia beli telur rebus. Dia beli telur 3 biji, balik rebus. Telur tu potong-potong-potong kecil-kecil lepas dalam kuah dia beli tu. Itulah hidangan yang amat menyelerakan pada anak-anak dia. Dia main minta kuah, kita tak bagi. Patutkah kita buat macam tu? Kadang-kadang kita tak sangka ada orang dia pergi jadi sempit macam tu dalam hidup dia. Dia pergi jadi sempit, susah sampai tak boleh nak bergerak. Nak belanja tak lepas. Bukan nak belanja, nak beli kemewahan tak. Nak belanja, buat makan, minum dia, isteri dengan anak-anak. Hak tu pun tak lepas. Punya susah sampai macam tu. Kita kena consider orang-orang yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ayat yang kita duk baca, ayat 60 surah At-Taubah ni, ini dia panggil ayat zakat. Innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Dia sebut 3 asnaf. Sesungguhnya zakat ni boleh bagi kepada satu fuqara, orang-orang fakir, masakin, orang-orang miskin, al-amilin, dan juga amil-amil yang dilantik untuk kutip zakat. Ini orang boleh terima zakat, dia kata. Dan amil ialah mereka yang ditaruh, yakni yang dilantik oleh raja, oleh pemerintah bagi himpun duit-duit zakat. Orang ni boleh terima. Kerana belanja perang ataupun menolong negeri yang kafir, yang kelaparan, maka tiada boleh himpun bagi perbuat masjid dan seumpama. Ini fatwa dulu. Duit zakat dia kata tak boleh guna untuk nak digunakan kepada buat masjid dan sebagainya. Duit zakat dia kata guna untuk peperangan dan tolong negeri yang dalam kelaparan. Tapi fatwa yang terkini Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata boleh bagi ke masjid, ke sekolah-sekolah agama, boleh bagi. Walaupun 8 asnaf yang ada di dalam asnaf zakat tu terdiri daripada manusia. Fakir pun manusia, miskin pun manusia, amil pun manusia, orang yang berhutang pun manusia, semua ni manusia. Hamba pun manusia, semua manusia. Jadi kalau bagi ke masjid, masjid bukan manusia. Bagi kat sekolah, sekolah bukan manusia. Bolehkah kita bagi duit zakat kepada benda yang bukan manusia? Itu perbahasannya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata boleh. Dia kata pasal apa? Pasal sekolah ni syakhsiyah maknawiyah. Dia kata dia dari segi maknanya dia macam orang. Dia kata dia bukan orang, tetapi dari segi maknawi, dari segi maknanya sekolah ni macam orang. Dia perlu kepada bantuan, dia kata. Maka dia kata boleh. Itu fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Mai pula lagi fatwa-fatwa yang terkini. Dia kata zakat ni bukan sahaja kita mesti bagi dalam bentuk duit ringgit dekat dia. Bahkan zakat boleh diberi dalam bentuk modal menyaga pula. Dia main macam tu pula. Pasal apa? Pasal dengan mengambil kira masalah yang ada sekarang ni, orang miskin. Kalau kita duk kira nak bagi zakat aja kat dia, duit ni tuan-tuan, bagi satu trailer pun habis. Dia miskin juga. Dia lah ni masalahnya, dia miskin. Dan orang miskin ni nak kena bantu. Islam suruh bantu. Di antara jalan bantunya ialah bantu dengan duit zakat. Selain daripada sedekah apa semua ni, selain daripada tu bantu dengan zakat. Tapi manusia ni kalau kita pergi bagi duit, hancur.
Bagi 1,000 dengan bagi 10,000 sama aja. Dia peradis teropaknya. Bagi 1,000 dia buat down payment motor. Bagi 10,000 down payment kereta. Habis obat tu aja. Jadi masalah miskin dia selesai tak? Fungsi zakat nak mengurangkan kemiskinan, kesusahan dia. Kalau kita bagi duit, tak selesai masalah tu. Dia lagi teruk lepas tu. Pasal apa? Pasal dia nak tanggung bayar bulan pula kepada kereta kelisa dia. Jadi macam mana nak buat? Boleh guna duit zakat ni bagi dalam bentuk bantuan modal. Modal, bukan modal duit, modal barang. Kita bagi periuk untuk dia nak menjaga nasi lemak. Misalnya, bagi periuk untuk dia masak nasi. Periuk tu dibeli dengan duit zakat. Mengikut fatwa yang terkini, dia kata okey, boleh buat macam tu. Pasal apa? Kita balik kepada matlamat zakat. Matlamat zakat ialah nak meringankan beban orang susah. Saya kata. Ini yang dikatakan fiqh. Fiqh ni dia satu ilmu yang berkembang. Selagi mana perkembangan ilmu itu tidak menyalahi nas, maka tidak salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang disebut di dalam ayat-ayat zakat ni. Maka dia kata belanja duit zakat ni mesti belanja untuk peperangan. Kalau sekiranya ada negara Islam yang terpaksa, yang diseret masuk ke dalam kancah peperangan, sudah tentu dia perlu belanja yang besar. Macam Iraq ni nak jadi perang dengan Amerika, tuan-tuan. Sikit duit kan nak kena habis. Sikit duit kan nak kena habis. Habis dari segi persediaan untuk nak menghadapi perang satu. Lepas perang esok lagi nak pakai duit. Bangunan hak buat harga sampai berjuta-juta tu, sebiji peluru cukup hancur lebok berjuta-juta tu. Nak konstruk balik bangunan tu dengan kos baru. Jambatan Pulau Pinang buat dulu berapa kos dia. Hari ni kalau nak buat jambatan besar tu, panjang tu, berapa kos dia. Masa lagi duk pi, lagi mahal nilai dia. Nilai duit. Kalau dulu orang tua ada cerita kat kita, dia pi sekolah dulu, sekolah duk mengaji tulis papan batu dulu ni, dia pi bawa sekepiang. Bukan sekupang, sekepiang. Dia kata. Kita hari ni, budak-budak, anak-anak kita hari ni sebut sekepiang ni apa? Dia kata ayah silap sebut sekupang. Dia kata. Sekepiang tu dia kata silap, bukan sekepiang, sekupang. Dia kata apalah ayah cakap macam tu. Dia tak tahu dah sekepiang tu. Main zaman kita ni, seduit tu ada harga lagi. Seduit ada harga lagi. Duit-seduit tu kutip. Kutip duit-seduit tu kutip, seduit. Cukup 5 duit kayuh basikal roda 3 pergi kedai beli asam katuk. Asam katuk masa tu, tahun 60 hujung-hujung tu, asam katuk masa tu 5 duit, jual lagi. Lah anak kita pergi kedai bawa 5 duit nak buat apa? Bahkan tuan-tuan tengok macam mana juahnya orang hari ni. Dia pergi bayar bil elektrik di pejabat pos, 5 duit dengan seduit dia tinggal atas kaunter gitu je. Oh buat juah sungguh. Untuk mereka tengok benda ni, dia tinggal ni makna apa? Makna kata bagi dia tak ada nilai. Seduit 5 duit ni tak ada nilai. Tinggal itu dia semak. Dia kata tak bagi balik pula. Dia lagu buat cakap orang putih pula kat lubang cermin tu, keep the change. 5 duit. 5 duit. Seduit tak ada nilai lah ni. Tapi dulu tuan-tuan, seduit ada nilai. Seduit ada nilai. Ini yang ceritanya. Jadi setelah Iraq dah membangun dengan bangunan yang tuan-tuan, Iraq ni ibu negeri dia Baghdad. Baghdad ni kalau kita baca sejarah Islam, itulah simbol ketamadunan Islam. Baghdad. Bukan tamadun dari segi bangunan saja, tamadun ilmu ada di Baghdad. Bila tentera Mongol langgak Baghdad masuk, bunuh alim ulama yang ada di dalam kota Baghdad ni, ambil kitab-kitab yang ditulis oleh alim ulama ni, lempak di dalam sungai Furat dan sebagainya. Air sungai Furat tu jadi pekat kerana dakwat kitab yang ditulis oleh alim ulama di Baghdad. Ni cerita Baghdad ni, bukan cerita kecil. Cerita Amerika nak serang Baghdad ni bukan cerita kecil, ni cerita besar. Cerita dia nak palai satu simbol tamadun Islam, satu simbol ketamadunan Islam. Dia nak palai simbol tu. Maka tidak sewajarnya ada negara Islam yang boleh bagi tapak negeri dia untuk Amerika tak tentera untuk nak serang negara Islam yang menjadi simbol ketamadunan Islam. Cerita dia macam tu. Pukul Baghdad macam pukul ilmu kita. Selain daripada bunuh tu, bunuh saudara-saudara kita.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka duit zakat boleh disalurkan. Dia kata untuk nak bantu negara Islam yang terlibat dengan peperangan. Nak kena tolong mereka. Ataupun nak tolong negeri-negeri yang kelaparan. Berapa banyak negara Islam, Ethiopia, Eritrea, ada sebagainya, negeri-negeri yang orang Islam majoriti miskin ni sampai benda makan tak ada. Tak ada benda makan. Padahal negeri dia kapal terbang boleh turun. Padahal negeri dia ada kenderaan boleh sampai. Maknanya kalau nak hantar makanan di dekat mereka boleh hantar. Tapi tak ada orang berasa nak hantar pergi. Malaysia ada kumpulan dia panggil Mercy ni. Doktor-doktor di Malaysia yang mempunyai kesedaran yang sangat tinggi. Geng Mercy ni. Buat kerja bukan dapat apa. Bukan dapat gaji, bukan dapat allowance, bukan dapat apa. Semata-mata pi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pi tu. Bawa pi kepakaran mereka, ilmu mereka dalam bidang perubatan, dan bawa pula ubat-ubatan nak pergi tolong orang-orang Islam yang duduk negeri-negeri yang melarat macam ni. Ubat-ubatan tu pula hasil daripada kutip derma, daripada orang-orang yang berasa nak bagi. Ambil duit-duit ni beli ubat dan sebagainya atas tanggungan sendiri. Terbang di negeri-negeri Islam yang macam-macam ni pergi bagi bantuan perubatan. Balik mai orang pergi interview doktor-doktor yang pergi atas misi apa nama Mercy ni. Balik mai bila orang suara mikrofon tanya, tak boleh nak cakap sebab. Tak boleh nak cakap sebab dia rasa kalau dia cuba nak cerita macam mana sengsara bukan susah. Sengsara depa ni kalau dia nak cerita, dia tak ada perkataan nak cerita kesengsaraan depa ni. Tak ada perkataan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu dia punya. Kita dengar cerita-cerita macam ni, banding balik kita ni, alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan, kesenangan, bahkan sebahagian daripada kita rasa kemewahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wal muallafati qulubuhum. Dan juga bagi duit zakat ni kepada muallaf. Muallaf, jangan baca muallif. Tu mim waw hamzah lam fa tu. Muallaf. Kalau muallif makna dia penulis kitab. Kan? Muallaf. Nah, dan bagi kepada muallaf ataupun dalam bahasa kita maklum. Ustaz bahasa. Dan bagi kepada muallaf, iaitu Cina Hindu yang dijinak-jinakkan hati mereka itu supaya tetap di dalam Islam. Cina Hindu apa semua yang dah masuk Islam, kita bagi duit zakat ke dia. Bagi duit zakat ke dia walaupun dia kaya. Dia berhak dapat. Dia dapat bukan atas sifat miskin, tapi dia dapat atas sifat muallaf. Kita bagi kat dia. Bagi ni nak bagi kembang hati dia. Bukan nak bagi dia belanja. Duit dia pun banyak dah. Tuan-tuan, hari ni Cina, hari ni India masuk Islam ramai. Terutamanya golongan profesional. Ramai. Doktor-doktor masuk Islam ni ramai. Ada satu sahabat, Doktor Muhammad Nur nama dia. Dia India. Asal Hindu kan. Masuk Islam. Bukan masuk Islam kerana menikah dengan orang Islam, tapi dia masuk Islam kerana kesedaran dia. Selepas tu baru dia kahwin dengan orang Islam. Dia boleh berhubung. Dia pakar ortopedik, pakar tulang ni. Ortopedik. Dia boleh telefon saya, dia minta, dia kata, Ustaz minta tolong, minta jasa baik Ustaz kalau boleh buat satu macam nota. Dia kata dia nak buat template tentang orang-orang yang menghadapi masalah untuk berwuduk. Dia doktor pakar tulang, ortopedik. Jadi dia ni kerja dia lah, operate tulang belakang, operate tangan, operate kaki, tempat yang ada tulang ni. Bila operate semen, bila semen dia kata tak semayang. Jadi dia kata dia rasa dia berdosa. Dia rasa dia berdosa. Pasal apa? Ini patient dia, pesakit dia yang operate, tiba-tiba tak semayang, dia rasa dia berdosa. Tapi dia nak pergi habang kat mereka ni, dia tak cukup modal nak pergi habang. Kata hampa kena semayang, pasal apa? Sekali mereka tanya balik nak semayang macam mana, dia tak cukup modal nak jawab. Dia tahu tapi dia tak jelas tentang benda ni. Dia kata, Ustaz tolong buat satu karangan cerita macam mana prosedur ambil wuduk bagi orang yang duduk dalam keadaan macam ni. Ustaz buat satu karangan yang mudah. Dia kata yang baca orang mudah faham,
Bagi mai kat saya. Editing apa semua saya hantar pergi kat kedai. Lepas tu urusan printing, buat bagi jadi buku cantik ni saya buat. Dia kata saya nak bagi free kepada pesakit-pesakit. Bukan di hospital saya saja. Dia kata kepada hospital-hospital lain, kawan-kawan saya ramai doktor ortopedik, saya akan sebarkan atas tanggungan duit saya. Tuan-tuan, daripada orang bukan Islam. Satu orang yang asalnya bukan Islam, masuk Islam, dia punya komitmen dengan Islam ni, kita malu dengan. Berasa termalu pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi banyaklah kalau nak cerita yang hadu jumpa ni banyak profesional, radiologis, pakar X-ray dan sebagainya masuk Islam, bukan sikit tu ada. China, India dan sebagainya masuk Islam ni bukan sikit. Depa ni kalau kita ada satu kunjungan pergi jumpa bagi apa-apa sumbangan yang menunjukkan kata kita menghargai dia, mai jadi saudara kita dalam Islam ni, dia rasa dia ni diterima oleh orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wasir riqab, dan juga golongan yang boleh terima zakat ialah hamba mukatab, iaitu pengulunya kata dekat dia, jika engkau bayar harga engkau 50 rial dalam sebulan 5 rial, maka aku akan merdekakan kamu. Maka dinamakan dia hamba mukatab. Diberi zakat kepada dia dengan tujuan nak tolong dia untuk memerdekakan diri hamba. Daripada hamba abdi, dia boleh ubah jadi hamba mukatab. Hamba abdi ni kira tak ada apa tuan-tuan. Jadi hamba abdi ni dia buat kerja pun duit boleh kat tuan dia, tak boleh kat dia. Sebab hamba abdi tidak boleh memiliki apa-apa. Bahkan diri dia sendiri dimiliki oleh tuan dia. Ni yang kata hamba abdi. Kalau dia pergi buat kerja apa-apa orang bagi upah, upah tu dia tak boleh ambil, tuan dia ambil. Maka dengan kerana tu Islam tak suka sistem perhambaan ni. Maka Islam nak selesaikan masalah perhambaan ni, Islam buat macam ni. Kalau siapa yang bersumpah, tiba-tiba dia langgar sumpah misalnya, maka dia kena bayar kifarat sumpah. Di antara kifarat sumpah tu apa dia? Yang pertama, merdekakan hamba. Islam buat macam ni. Tujuan dia apa? Nak mengurangkan bilangan hamba dalam masyarakat. Hamba ni bila tuan dia kata kat dia, aku meluat tengok muka hang lama dah hang duk jadi hamba aku. Dia kata lah macam ni lah, kalau hang boleh bayar kat aku RM5,000 dalam masa 5 bulan ni, aku bebas bang. Bila tuan dia sebut aja macam tu, dia dah berubah status daripada hamba abdi pergi jadi hamba mukatab. Hamba hak macam ni, duit zakat boleh bagi kat dia. Tujuan dia apa? Supaya dia cepat dapat himpun 5,000 dan dia cepat bebas daripada perhambaan. Itu. Wal gharimin, dan golongan seterusnya yang boleh terima zakat ialah orang-orang yang berhutang bukan kerana maksiat. Syarat bukan orang yang berhutang saja, tapi orang yang berhutang bukan kerana maksiat. Dia berhutang bukan kerana kalah judi di Genting Highland. Orang macam ni tak boleh bagi zakat. Tapi dia ni berhutang atas tujuan-tujuan kebaikan. Dia kata ataupun taubat dia. Dia pernah buat maksiat tapi dia dah bertaubat, dia boleh terima. Dan dipercayai akan taubatnya itu. Bahkan kita percaya dia ni memang taubat sungguh lah. Bukan taubat macam nak ambil duit zakat aja, tapi taubat sungguh lah misalnya. Ataupun berhutang kerana mendamai perkelahian. Kerana ada orang berkelahi kerana harta, dia nak pergi tolong damaikan perkelahian tu. Dia tolong orang keluar duit pula, bayar nak bagi selesai perkelahian tu. Bayar duit dia tak cukup, dia pergi berhutang pula duit orang lain mai bayar, nak bagi dua orang ni tak berkelahi. Orang yang macam ni boleh bagi duit zakat dekat dia. Pasal apa? Pasal Islam tak suka berkelahi-berkelahi. Gitu. Wa fi sabilillah, dan bagi orang yang perang sabil, yakni yang tidak ada gaji, dan jika kaya sekalipun. Dia memang kaya tapi dia tak ada kerja. Tak ada kerja, tak ada gaji. Tapi duit lama-lama dia ada lagi kat dia. Dia pergi perang sabilillah, dia berhak untuk dapat duit zakat. Begitu. Wa bani sabil, dan bagi orang yang musafir, yang putus bekalan dan putus harta. Dia musafir sampai tak ada apa dah. Musafir, duit pun orang curi, bank dia pun singgah semayang di surau mana ke Kutu Galai pergi pun, dia jadi tak ada apa.
Keluar nak semayang, ambil beg tak tepi tu pergi semayang. Bagi salam, Assalamualaikum. Tak ada beg aku tadi. Tak ada beg. Ketang bubuk kawan dalam musafir. Adik-beradik tak ada, apa pun tak ada. Duit ada tak banyak mana dalam beg tu kawan dia ambil. Terkejut. Keluar kasut membalai juga. Bukan cakap beg saja. Kasut orang macam ni. Dia dalam musafir dan menghadapi masalah keputusan duit. Putih tak ada duit. Maka dia boleh terima zakat. Faridatan minallah, akan sebagai fardu daripada Allah. Dinamakan asnaf yang 8 dalam zakat ni, iaitu fakir, miskin, amil, muallaf, mukatab, orang yang berhutang, orang yang perang sabil dan orang yang musafir. Ini adalah 8 asnaf yang duduk di dalam asnaf zakat. Orang lain ni bagi duit zakat tapi nak kecoh. Telefon. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz nak tanya pasal zakat Ustaz. Kita kata apa hal? Tak macam saya nak keluar duit zakat Ustaz. Saya nak bagi kat anak saya boleh tak? Kecoh lagi. Ya boh, kita kata nak tunggulah. Saya nak bagi kat anak saya boleh tak? Kata, lah, apa siapa yang nak bagi kat dia? Taklah, dia susah Ustaz. Saya nak bagi kat dia atas sifat dia sebagai orang miskin lah. Saya nak bagi kat dia. Saya kata bagi kat orang lain lah. Orang miskin lain ada banyak lagi. Anak tu pakai bagi biasa tu dah lah. Bukan bagi zakat. Sebab anak bawah tanggungan kita. Kita tak boleh bagi zakat pada orang yang duduk di bawah tanggungan kita. Tak boleh. Itu mengecoh. Ya. Tapi kita ni, yang kata kita ni muaci boleh kecoh, mau duk kecoh sikit. Mengecoh cukup kuat. Zakat buat padi kan, tanam padi. Allah sebut dalam Quran, dia kata wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah haknya, maksudnya zakat yauma hasadih, pada hari tanaman itu dituai. Maksudnya hari kerak padi itu, banyak mana padi itu tengok dah, tolak dah bahagian zakat. Apa orang buat lagu tu? Hak banyak ni apa? Dia tolak upah traktor dulu. Dia upah apalah ni dengan kerak padi pun pakai mesin, tolak hak tu dulu. Lepas tu tolak. Habis sampai baca, sampai menabung, sampai apa, sampai tinggal tak apa duit, hak tu baru tolak zakat. Kecoh. Bila dia kecoh dengan Tuhan, Tuhan tak main kutu badak dan sebagainya, melingkup habis padi dia. Kan? Jadi kadang kita tak jujur dengan Tuhan. Nanti yang betul. Nanti yang betul. Kita tak jujur sebenarnya. Dengan Tuhan kita nak kecoh. Dengan manusia kita peduli apa? Kalau Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, ada syurga, ada neraka, pun kita boleh main kecoh dengan dia. Manusia ni ada apa? Pembohong belah dua. Dan inilah penyakit ada ke kita. Firman Allah, wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala itu amat tahu dengan makhluknya, lagi amat hakim, bijaksana pada perbuatannya. Disyaratkan pada asnaf yang 8 itu Islam. Syarat mesti Islam. Kecuali ada dalam satu riwayat, kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Ibnu Katsir, dia bawa mai dekat kita satu hadis, satu riwayat yang menceritakan Nabi SAW pernah bagi duit zakat kepada satu orang yang belum masuk Islam. Dengan tujuan apa? Bila bagi duit zakat tu dekat dia, dia rasa besar hati. Dia rasa dia bukan Islam pun orang bagi dekat dia. Dia rasa Islam ni menghargai dia masuk Islam. Dan sungguh orang yang terima duit zakat daripada Nabi ni, tak lama lepas tu terus di depan Nabi mengucap 2 kalimah syahadah dan masuk Islam. Demikianlah halnya yang agak kontroversi kan. Yang agak kontroversi cerita daging kerban. Boleh tak boleh daging kerban dijamu makan pada orang bukan Islam? Kalau ikut fatwa dalam mazhab Syafi'i, fatwa yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dia kata haram. Tak boleh bagi orang-orang bukan Islam makan daging kerban, kerana daging itu adalah daging yang disembelih, lembu, daripada lembu yang disembelih dengan tujuan ibadah. Tak boleh. Tapi bila disemak-semak balik, sebenarnya tidak ada nas yang jelas dalam Quran ataupun dalam hadis yang melarang orang kafir makan daging korban. Tak ada nas yang jelas. Cuma hukum itu diambil daripada qiyas saja. Kan? Jadi timbul masalah. Kadang-kadang tempat kerja kan, kita duduk kerja satu pejabat, kita pun buat
kutip duit apa semua, buat korban raya haji, buat korban. Bila buat korban, kita buat masak makan sebahagian daripada daging tu, sebahagian sedekah kepada orang-orang miskin, sedekah mantah, sebahagian kita buat masak makan. Pejabat ni macam tu kata lah, ada orang bukan Islam, bila mereka mai sekali nak makan, kita nak kata pun, you tak boleh makan yang ni, tak boleh makan ni. Tidakkah itu mencederakan imej Islam? Dia kata teruk orang Islam. Dia kata masak tak bagi kita makan. Kita tak ada masalah. Dia kata kita kalau bagi pun, kita kalau mereka mahu kita bagi. Dia kata alamak. Dia sebagai orang bukan Islam, dia akan fikir macam tu. Timbul masalah. Beberapa pejabat dah jadi macam tu. Timbul masalah, macam mana nak buat ni, lagu mana ni, apa semua ni, nak hidup halang, nak tahan. Kena pula bos lagi atas. Bos lagi atas. Bos pengarah negeri misalnya, kata orang bukan Islam, dia main nak pergi tahan dia, tak pergi dia makan. Tahan dia, dia kata di Miri ada 1-0 dia kata lagu tu kita pun tak mahu. Dia tak kata dia marah kita, cuma dia habang kat kita. Dia kata Miri ada 1-0, dia kata nak pakai orang macam you, dia dah apa. Ini bunyi macam tak apa cantik ni kan. Dia dah makan dah, kita nak buat macam mana? Lupa kelang kabut telefon tanya ustaz tu, tanya ustaz ni macam mana ni, apa nama daging korban ni, satu orang bukan Islam sudah main makan, kami nak buat macam mana? Ada ustaz ni pula pergi jawab, dia kata dia makan tu agak-agak banyak mana. Ada jadi macam tu pula. Sekarang dia makan tu agak-agak banyak mana, dia kata ada sekilo. Takkan sampai sekilo kan, agak-agak banyak mana, hampir beli balik. Dia kata di market banyak agak-agak dia makan tu, sedekah kat orang yang tu. Nak bayar balik pula benda tu kan. Jadi bila dah timbul satu kesulitan benda macam ni, kita terpaksa merujuk balik, cari balik, adakah nas yang muktamad tentang tak boleh orang kafir makan daging korban ni. Cari dalam Quran tak ada, cari dalam hadis yang sahih yang boleh dibuat hujah pun tak ada. Yang perlu jadi masalah sangat tu sebenarnya tidak ada sabit daripada nas yang qat'i, tak ada pun. Cuma pendapat yang terlahir daripada ulama mazhab, itu saja. Bila kita tahu macam tu, baru lega. Tak apalah, dia makan, selamatlah. Selesailah, tak payah lagi tu cari lagi setengah kilo, duduk sedekah balik apa. Lama. Ya. Baik. Dia kata, dan tiada daripada tuan-tuan Sayyid ataupun Syarif-Syarif, kerana ia apa kaya dengan khumus yang 5. Ni dia kata, tuan-tuan Sayyid, dia kata ni orang-orang yang keturunan Nabi. Maka orang yang keturunan Nabi SAW ni tidak boleh terima zakat. Mereka ambil sempena benda ni daripada hadis Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Abdul Muttalib, dia kata Nabi SAW bersabda, inna sadaqah la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya zakat tidak halal bagi Nabi Muhammad. Nabi sendiri kata sesungguhnya zakat tidak halal bagi Muhammad. Dia kata, aku tak boleh makan zakat. Nabi kata gitu. Wala li ali Muhammad, dan tak boleh keluarga Muhammad makan. Dia kata, innama hiya awsakhun nas, sesungguhnya yang dikatakan zakat ni dia adalah daripada kotoran harta manusia. Zakat ni dia kata awsakh. Awsakh ni maksudnya kotoran. Tuan-tuan, duit kita kan, duit ada masuk kat kita ni, tuan-tuan boleh garantikan 100% bersih. Duit ada masuk kat kita ni, kita kerja apa sekalipun, duit ada masuk kat kita ni 100% kan bersih. Bersih pada takat yang kita boleh jaga lah. Kita kerja, titik peluh kita, kenderaan kita dan sebagainya, dapat duit, bagi kita bersih lah, halal lah. Tapi sebenar-benar duit tu mai daripada mana? Kalau kita kekitangan kerajaan, duit tu mai daripada satu dana kerajaan yang besar. Segala cukai, segala apa, cukai arak, segala apa, genting punya, tempat perjudian, kasino dan sebagainya, semua ada teks. Teks tu masuk dalam satu dana kerajaan, dan daripada sanalah disalurkan buat gaji kaki tangan kerajaan. Kalau ditengok sampai ke situ, dia duk main air dulu tu dia.
Memanglah tak boleh dapat yang betul-betul genuine, bersih, halal, 100% ni. Dia ada lah. Kita tak berdosa dengan kerana tu. Sebab kita kira kita dengan pihak yang kita berurusan. Kita kerja dengan dia, kita jadi cikgu. Kita dibayar gaji kerana jadi cikgu. Kita kerja dengan dia kerana kita askar. Kita dibayar gaji kerana jadi askar. Gaji tu halal untuk kita. Tapi dari segi kebersihan dia macam mana? Wallahu'alam. Kita kira kita kerja, kita dapat hasil daripada kerja kita dan pendapatan tu halal untuk kita. Cukup. Tapi hakikat harta tu sendiri dia ada. Sikit-sikit tak seronok tu ada. Hak sikit-sikit tak seronok tu ada. Duit kita tabungkan masuk dalam EPS. Bila masuk dalam EPS, caruman kita ada caruman kerajaan. Lepas itu pula esok bila kita nak draw, dia bagi mai bukan hak caruman kita saja. Dengan dividen, dengan apa semua dia masuk bagi mai kat kita. Yang tu pun kalau disuluh-suluh dengan bateri, dengan torchlight bateri 6, nampak macam-macam tu. Dan jadi tak berapa cantik. Duit-duit apa semua ni dia tak berapa cantik. Jadi dengan kerana tu Nabi SAW kata keluar zakat. Bila keluar zakat seolah-olah macam kalau adalah sikit sebanyak yang tak berapa cantik dalam duit kita ni, kita keluar dalam bentuk zakat. Kita drain dia keluar dalam bentuk zakat. Oleh kerana dia ni ausakhun nas, daripada kotoran-kotoran harta manusia, maka sesuai dengan Nabi dan keluarga Nabi yang mulia-mulia, tak layak makan benda-benda yang berupa kotoran harta. Itu maksud dia. Maka disebut dalam kitab yang kita baca ni, dia kata setengah ulama, mana tadi? Dia kata, dan disyaratkan pada asnaf yang 8 itu mesti orang Islam. Dan tidak daripada tuan-tuan sayyid ataupun syarif. Syarif ni keturunan Nabi lah. Macam kita sebut kalau pergi di Mekah kan. Di Mekah kalau nama dia tu hujung ada Asy-Syarif, itu maknanya keturunan Nabi daripada Sayyidatina Fatimah. Dia akan pakai Asy-Syarif di hujung. Muhammad Ali Atiyah Asy-Syarif. Saudi. Orang Saudi kalau tengok name tag dia tulis Muhammad Ali Atiyah Asy-Syarif, dia tulis di hujung tu. Asy-Syarif bukan makna syarif dalam cerita cowboy. Asy-Syarif makna dia mulia. Mulia ni makna dia keturunan Nabi. Keturunan Nabi pula daripada keturunan Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni semua tak boleh terima duit zakat, dia kata. Kerana sudah putus khumus yang 5 daripada pembahagian lain, daripada dapat 1/5 untuk keluarga Nabi dah dapat di sana. Seperti yang dilihat sekarang, ni pula dia buat mai pula satu pandangan. Dia kata seperti dilihat sekarang ni daripada daif-daif tuan-tuan sayyid itu. Dia kata kita tengok ada di kalangan orang-orang yang keturunan Nabi ni yang jadi miskin lah. Kan, jadi kita tak bagi zakat kat dia, sedangkan dia miskin, dia layak dapat zakat dan sebagainya. Jadi macam mana pula dia kata? Tak boleh juga kan nak bagi ke mereka ni. Ini satu pandangan lain. Dia buat mai pula firman Allah dalam Quran, "Qul la as'alukum illa al-mawaddata fil qurbah." Kata olehmu, tiada aku minta akan kamu melainkan kasih kepada kerabatku dengan tolong mereka itu sekuasa-kuasa kamu. Ada pula dalam satu ayat Quran, Allah suruh Nabi kata dekat orang-orang Islam ni, aku Nabi, aku tak minta apa daripada hampa. Cuma aku minta dekat hampa satu aja. Dekat adik-beradik aku, keluarga aku, tolonglah hampa kasih dekat mereka. Tolonglah mereka ni sedaya upaya apa. Daripada ayat ni pula dapat faham kata kita disuruh tolong keturunan Nabi ni. Kalau sekiranya ditakdirkan mereka susah, mereka wajar ditolong dengan zakat pula. Ini pula satu pendapat main macam tu. Begitu. Baik, dan firman Allah, wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabi, dan setengah daripada mereka itu, yakni orang-orang munafik itu, mereka yang menyakiti akan Nabi dengan mengaibkannya dan dengan bawa pindah akan cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sakit hati ke Nabi. Sakit hati ke Nabi ni sampai duk cari jalan macam mana nak buat nak bagi Nabi ni aib. Dia buat cerita macam-macam, yang cerita-cerita tu membawa satu maksud nak mengaibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang jahat. Duk tengok dia tak berkenan dekat Nabi, dia duk cari apa aku nak buat cerita nak bagi malu Nabi ni. Biar orang meluat dekat Nabi ni. Apa cerita aku boleh buat tentang Nabi ni? Duk cari. Ini sifat orang munafik. Wa yaquluna huwa udhunun. Di antara benda yang mereka kata, dan kata mereka itu, yakni munafik,
Ia, yang ni Nabi, dengar apa yang dikata dan benar. Dan benar apabila kita bersumpah tiada kata perkataan jahat yang sampai kepadanya. Itu dia. Mereka dituduh Nabi ni huwa uzunun. Uzun ni makna telinga. Anak kita pergi mengaji tazkir kan. Ainun, anfun, uzunun. Duk mengaji. Balik main duk hafal kat kita ada rumah. Ainun, mata. Uzunun, hidung. Dia kata terbaliklah. Kata uzunun telinga. Kita kata dia telinga dengan hidung pun terbalik je. Kan? Uzunun makna dia telinga. Orang munafik mereka kata dekat Nabi ni huwa uzunun, dia ni telinga. Apa maksud dia ni telinga? Maksudnya orang-orang munafik kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni satu orang yang uzun, yang dia dengar apa orang kata dia terus percaya. Leceh betul. Kita tak bolehlah senang-senang percaya orang. Dia kata tapi Nabi Muhammad ni mudah sangat nak percaya ke orang. Dia kata. Dia nak timbulkan keraguan orang pada Nabi. Dan benar apabila kita bersumpah tiada kata perkataan jahat yang sampai kepadanya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kalau orang mai cerita apa-apa kat dia, orang yang cerita tu siap dengan sumpah, lagi dia percaya. Dia berkata gitu. Mai kata ni aku nak abang kau ni. Wallahi aku cerita betul. Kita dengar wallahi betul. Kita tak tahu di negeri Arab ni wallahi duduk di mulut. Wallahi dia kata aku tak pi, padahal dia baru pi aja tak ni. Wallahi ni dah jadi adat kebiasaan depa duduk di mulut. Dan ada orang-orang kita, orang Melayu kita pun sumpah ni duduk di mulut, walhal pembohong. Jadi orang-orang munafik ni depa nak condemn Nabi. Dia antara benda yang depa guna untuk nak condemn Nabi, depa kata Nabi ni dia ni kita tak boleh ikut dia pasal dia mudah percaya kat orang. Lebih-lebih lagi bila mai satu orang cerita kat dia, orang tu bersumpah depan dia, dia percaya. Kalau orang tu bohong, dia percaya, dia mai habaq kat kita macam mana kita. Dia pergi buka ruang tu. Puan-puan ni pun dengar-dengar sungguh juga. Begitu. Maksud mereka itu nak mengaibkan Nabi. Tujuan mereka bila buat cerita kata Nabi ni mudah percaya kat orang ni, tujuan mereka ialah supaya orang tengok Nabi ni tak boleh sangat percaya kat dia, pasal dia mudah percaya orang. Begitu. Kerana Nabi tiada pernah kasar pada mereka itu dengan perbuat kejahatan. Lebih-lebih lagi dia kata Nabi Muhammad ni apalah dia kata. Orang pergi buat jahat kat dia, dia boleh tak balas balik. Dia kata leceh betul dia ni. Dia pergi buat cerita tu. Kerana Nabi tiada pernah kasar pada mereka itu, kepada munafik dengan perbuat kejahatan. Sebaliknya maaf saja. Itu dia yang kata Nabi. Orang buat apa pun kat dia, maaf semua. Tak ada kau kata nak balas balik, duk fikir macam mana. Tak ada. Dia kira buat apa pun kat dia, semua maaf habis. Tak ada ambil hati, tak ada buat apa-apa. Ini Nabi SAW. Maka nisbah mereka itu akan dia, akan Nabi kepada bodoh. Dia kata kerana tu Nabi ni bodoh. Bodoh lah. Dia kata nak kata apa lagi. Sampai orang buat apa pun hantar balas balik ni bodoh. Dia kata. Dia pergi duduk bawa cerita ni dalam masyarakat. Duk kata Nabi ni mudah dengar cakap orang, lekas percaya kat orang, lepas tu bodoh pula orang buat apa pun tak balas balik. Ini orang-orang munafik duk buat cerita ni tujuan nak mengaibkan Nabi SAW. Firman Allah, qul udhunu khairil lakum, kata olehmu, iaitu dengar yang kebajikan bagi kamu, tiada yang kejahatan. Allah suruh Nabi dihabaq balik dekat munafik ni bahawa Nabi SAW dia hanya dengar benda-benda kebajikan, benda baik, benda jahat Nabi tak boleh dengar. Ni yang kata Nabi. Tentu orang pernah, sahabat pernah mai jumpa Nabi, nak cerita ke Nabi perihal sahabat lain. Mai kat Nabi, ya Rasulullah, si anu ni macam ni. Nabi terus potong cakap dia. Nabi kata, jangan cerita benda-benda tak elok dekat aku. Aku tak mau bila aku keluar jumpa sahabat aku dada aku tidak rasa tenang dan tentera. Nabi kata. Nabi betul. Kalau nak main habaq kata dia ni tak elok, dia ni jahat, dia ni tak bagus, tak sahabat. Nabi kata. Pasal apa bila aku dengar benda ni, saat lagi aku nak pergi jumpa dia, aku tak lapang dada. Macam kita lah tuan-tuan. Macam kita. Main satu orang jumpa ni, aku nak abang kan. Aku pun tak boleh dengar. Kemarin dia padu kata kat hang lah. Dia kata teruk-teruk.
Mereka kata hang, mereka sumpah serana hang, mereka tuduh hang macam-macam. Kita bila dengar macam tu tuan-tuan, kita jumpa kawan yang diceritakan oleh dia ni, kata dia ni duk kata kat kita. Bila kita jumpa dia, kita rasa macam mana? Senyum boleh jadi mewah lagu mana atau kita, dia ni yang depan abang duk kata kat aku mari. Kita dah tak salimu sabr. Tidak tenteram dah dada kita. Hati kita dah tak elok kat dia. Nabi tak mahu macam tu. Nabi biar dia keluar jumpa siapa pun, dia anggap orang semua kawan dia. Dia tak mahu dia ingat apa-apa kat siapa-siapa. Itu dia punya baiknya Nabi macam tu. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Membenar Nabi dengan Allah. Dan membenar Nabi bagi segala orang yang beriman. Nabi kalau Allah kata semua betul. Kalau orang yang beriman mai cerita betul. Nabi kira macam tu. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dan rahmat bagi segala mereka yang beriman daripada kamu. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar yang baik-baik sahaja dan tidak mau dengar yang jahat-jahat. Dan membenar ia dengan Allah dan segala orang mukmin, dan rahmat bagi segala orang yang mukmin, bukan seperti yang disangka oleh munafik, iaitu Nabi bodoh. Nabi tak bodoh, cuma Nabi tak mau dengar benda-benda tak elok. Nabi hanya nak dengar benda-benda yang elok-elok saja. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk wallazina yu'zuna Rasulullah lahum azabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Nabi, bagi mereka itu azab yang sangat sakit di akhirat, azab daripada neraka. Wallahu a'lam. Soalan, apakah dia hadis kursi? Minta ustaz jelaskan. Dia ada beza antara tiga. Satu Quran, satu hadis kursi, satu hadis nabawi. Dia ada tiga. Quran ni kita fahamlah, kalam Allah, perkataan yang ada dalam Quran, dan maksud perkataan itu semua main daripada Allah. Yang kata Quran ni 100% Tuhan main. Nabi tak pindah walau satu huruf pun. Hadis kursi, ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah balik ilham itu dengan menggunakan perkataan Nabi sendiri. Manakala hadis nabawi pula mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya apa yang Nabi kata tu tak betul, tersilap dan sebagainya, Allah akan dandan betul apa yang Nabi kata. Itu beza tiga benar. Maka hadis kursi dia macam hadis nabawi juga. Dia ada yang sahih, dia ada kategori dia macam kategori hadis Nabi biasa juga. Cuma hadis kursi dia ada ciri-ciri dia. Dia mula dengan ya benar Adam misalnya, itu ciri-ciri hadis kursi. Bila baca kita boleh tahu dia bukan Quran, dia bukan hadis Nabi biasa, dia adalah hadis kursi. Dan ada kitab sebenarnya tentang hadis kursi ni, dia ada satu himpunan kitab yang khas tentang hadis kursi. Dulu dia ada Ustaz apa ni, Marbu, Nuruddin, Ustaz Nuruddin Marbu, daripada Pondok Derang, Pondok Ustaz Ni'mat Derang. Dia ada mengajar tentang hadis kursi. Saya ingat dulu dia ada mengajar di Masjid Batu pun. Ustaz Nuruddin Marbu. Itu orang berilmu. Itu orang yang berilmu. Dia ada mengajar tentang hadis kursi. Di Masjid Sultanah Bahiyah pun saya tengok dia ada mengajar tentang hadis kursi. Dia orang yang berilmu. Jadi ini cerita dia. Tuan-tuan, ilmu hadis ni ilmu yang sangat kompleks. Dia satu ilmu yang sangat rumit. Dia ada banyak cabang perbahasan di dalam ilmu hadis ni. Orang mengaji hadis ni boleh buat sampai PhD. Macam kita di Pulau Pinang yang berbahagia Dr. Rabi, PhD dalam hadis daripada Universiti Madinah. Dia nak baca satu hadis ni, Dr. Rabi, dia nak baca satu hadis, dia boleh quote rawi hadis tu satu. Berapa orang ada, dia boleh sebut, dia ingat baru dia baca matan hadis.
Dan tiap-tiap satu rawi yang terlibat di dalam meriwayatkan hadis tu, Dr. Razi boleh terang seorang-seorang ni. Kalau Abu Hurairah dia ni siapa, apa cerita dia sikit sebanyak dia boleh terang. Tu orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Jadi kalau kita pergi mengaji ilmu hadis daripada orang macam ni, bagi saya tidak ada keraguan. Kita yakin dengan apa yang dia kata kerana dia ahli dalam bidang itu. Dia ahli. Kalau ada orang pula pergi duduk jengkai dia, kata dia tak betul, dia ni apa kita pun tak tahu. Orang punya macam tu punya hebat dari segi keilmuan, dari segi akhlak, dari segi semua ada kat dia. Kita pergi duduk sukat dia, kita silap. Itu